Baik, saya rasa majoriti dah masuk. Tak apa, kita mulakan saja. Lepas tu kalau ada siapa yang masuk lewat tu, dan mereka boleh bertanya ataupun mereka boleh tonton rakaman tu nanti. Pasang speaker. Switch. Baik, jadi selamat kembali ke selamat memulakan semester yang baru. Saya tak pasti berapa ramai di kalangan kalian semua yang akan pulang ke kampus dalam masa dekat ni. Tapi tak apa, sebab kalau ada yang akan pulang, dan saya boleh aturkan sesi cerapan di UKM. Tapi itu nanti kita bincang kemudian lah. Right? Jadi ini adalah kursus STSF 3312 Astronomy. Ia merupakan salah satu daripada kursus pilihan untuk landasan angkasa lepas di program fizik. Selain daripada kursus ini, kursus astronomi, ada juga kursus astrofizik STSF 3322 yang diajarkan oleh Dr. Lika pada semester yang kedua. Right? Jadi kemudian sekiranya awak menyambung peringkat pengajian sarjana di UKM, ada kursus fizik angkasa di peringkat sarjana nanti. Right? Jadi jadi khusus STSF 3312 astronomi ni kiranya macam pengenalan kepada astronomi lah. Right? Sebab kita di Malaysia kali terakhir siapa diajar tentang astronomi secara formal barangkali di sekolah rendah ataupun di sekolah menengah dalam subjek sains. Dalam sekarang ni kalau sains tahun 456 memang ada topik khas untuk angkasa lepas. Kemudian untuk untuk sains tingkatan 1, 2, 3 pun ada juga tajuk berkenaan dengan angkasa lepas. So that was the last time I think we learn astronomy formally, right? Kemudian selepas tu dia tak ada apa-apa lah. Jadi kursus ni dia menyambung di mana topik tu terhenti pada tingkatan 3 tu lah, right? Meskipun ada di kalangan awak macam Wan Zul, macam Halil, macam Mai yang tahu lebih banyak tentang astronomi, dalam arti kata korang berpeluang untuk belajar astronomi dan astrofizik dengan lebih mendalam, dan itu suatu perkara yang satu kelebihan lah untuk korang. Cuma untuk majoriti saya akan andaikan yang asas astronomi yang korang ada adalah sejak tingkatan 3 itulah, right? Okay, so sebelum kita mulakan pertemuan pertama pada hari ini, saya kongsikan skrin saya dulu. Let's see, should I share my laptop or I should share my laptop. This goes I suppose I can go here. Right, stop share. Is it sharing the right screen? Hang on. Right. This. Okay. Jadi, let me stop my video. Okay. Well, actually, since I'm talking about that, I should open my video. Anyway. Jadi, sebelum, let me see, I'm showing the right screen. Okay, right. Let me just open this. Sebab saya guna laptop saya dan iPad saya, so kadang-kadang saya macam ambil masa sikit untuk selarasan dari kedua-duanya. Saya rasa sebelum kita memulakan kelas untuk khusus ni, mungkin agak berguna untuk kita untuk saya terangkan beberapa tata cara ataupun norma
untuk kelasaran talian, sebab saya rasa benda ni tidak sempat dibuat dengan betul selama kita dengan kelasaran talian sejak mula PKP dulu. Jadi untuk pertemuan yang pertama ni, saya menggunakan platform Zoom sebab saya pernah menggunakannya untuk satu program di Kuantum Pintar baru-baru ni. Khalid tahulah sebab dia terlibat sekali dengan tu. Dan ada, jika dibandingkan Zoom dengan Teams dan dengan Google Meet, ada beberapa feature-feature dalam Zoom yang saya rasa macam memudahkan awak sebagai pelajar dan memudahkan saya jugalah. Jadi sebab tu saya gunakan Zoom. Uh, 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 dan dari segi learning curve dia taklah begitu curam sangat kalau bandingkan dengan Teams ataupun Google Meet, right? Jadi kalau lihat pada paparan awak tu, right, sebab saya awak masuk dalam mesyuarat Zoom ni, awak biasanya akan diminta untuk menuliskan nama panggilan pada nama untuk diri sendiri, dan saya ingin mencadangkan supaya awak memilih nama panggilan, awak letakkan nama penuh ataupun nama panggilan lah. Kalau meletakkan nombor metrik tu dia agak susah sikit untuk saya atau pesara lain macam, because we don't memorize metric numbers, right? So you can put your full name or the name that you want people to call you, or your glamour name or whatever, right? Awak pergi ke nama awak, pasal awak right click dan awak boleh namakan semula lah nama awak tu. Itu akan memudahkan orang untuk kenal siapa awak lah sebenarnya. Kemudian kali yang kedua, saya sekiranya capaian internet awak membenarkan, saya ingin galakkan awak untuk buka kamera lah, right? Tapi dalam mesyuarat ni, sekiranya awak tak boleh buka kamera, you can always, I mean, if you want to say something, you can always use audio. If you have difficulty switching on the audio, then you can always type, right? Ada ruangan chat tu di belah kanan tu, dan awak boleh type lah kalau misalnya awak ada soalan ataupun saya bertanyakan soalan kemudian awak nak menjawab dan awak tak boleh menjawab dengan muka video ataupun muka suara, then you can just type it, right? So macam Halil dah test, right? So dan untuk chat ni awak boleh pilih sama ada awak nak hantar chat to, well, sebenarnya untuk saya tak activate untuk orang lain. When you type anything in the chat box, then everyone will be able to see it. I'm not sure whether you can send individual chats to, as in you can send sama ada boleh hantar message kepada orang tertentu. Mungkin saya tak activatekan lagi dia punya boleh, right? So itu mungkin saya kena adjust nanti kot rasa. Kalau awak nak hantar message secara peribadi kepada orang tertentu, misalnya awak dikira macam awak berbisik pada orang lain lah. So you can do that. You can just choose who you want to send a message to and send a message, right? Ni ada pro dan kontra aja, tapi itu tak apalah, right? Kemudian untuk Zoom ni, sebab saya kita masuk Zoom, dia akan buka secara full screen dah. So kalau korang nak lihat window-window lain, tingkap lain, mungkin korang kena exit full screen tu. Lepas tu korang maximize je lah, right? Macam saya sendiri, saya jarang buka Zoom secara full screen because it sort of covers the whole screen and then you cannot see anything else that is happening, right? Sebaik awak masuk, pastikan awak mensenyapkan mikrofon masing-masing, right? Melainkan awak nak berkongsi apa-apa. Angkat tangan kalau nak bercakap. There's you can raise your hand if you and then I will see who has raised your hand. So you can test it. You can click raise your hand and then I will be able to see who has raised your hand, right? And then untuk bahagian chat ni, untuk ruang chat tu, orang. Jadi kalau message
masih bersifat individu dan yang cadangan ni kan dia perlukan kita membuka suara untuk menjawab, right? Contohnya kalau macam saya tanya awak dah makan ataupun belum, right? You can just use hand signals. Dalam arti kata, if yes, then you give a thumbs up. If no, then you give a thumbs down, right? So this is a very quick way of just giving an answer without having to open the video lah, open the audio and all that kind of nonsense, right? Kemudian untuk kelainan talian ni, sebenarnya untuk saya lah, kalau ada perkara yang kurang jelas ataupun saya cakap laju ataupun tiba-tiba connection saya macam dia ding dong, dia tak betul, beritahu saja, right? Just stop me and just let me know that you cannot hear me properly, right? Ataupun kalau perlukan masa tambahan dan bagi tahu. Kalau perlukan saya untuk mengulang sesuatu, bagi tahu juga, right? Kita semua maklum bahawa dalam kelas dalam talian, bila buat kelas dalam talian ni, semua benda mengambil masa yang lama, right? Perbincangan berkumpulan yang kalau dibuat secara bersemuka boleh diselesaikan dalam masa 10 minit, kalau dalam kelas dalam talian biasanya akan ambil 2 kali ganda lagi lama, so 20 minit. So macam kita faham, kita perlu fleksibel tentang benda-benda ni lah, right? Dan pastikan korang tahu macam mana dalam Zoom ni macam mana nak buka mic untuk cakap, right? Macam mana nak mengundi, yang ni saya akan test sekejap lagi. Macam mana nak menaik jawapan dalam ruangan chat tu, macam mana nak guna breakout room, right? Yang ni kita akan, bukan hari ni kita akan uji, tapi mungkin kita akan uji minggu depan kot rasa. Kemudian macam mana nak share screen untuk berkongsi hasil kerja ni. Kemudian macam mana nak menconteng nama label. Apa yang saya masukkan kat sini, let me see. Menconteng label ni, kalau korang pergi kat bahagian menu bar yang untuk Zoom ni, dia ada satu feature dipanggil annotate. Satu butang tu, annotate means something like this. So you can just say hi. Right, so that is annotate, right? Dan bila kita buat annotation ni, dan semua orang boleh nampak lah. This is very useful, especially bila kita nak bercakap tentang buruh sentis, because kita boleh paparkan peta bintang, kemudian korang kita boleh melabel dan menconteng pada situ, right? Dan ini salah satu sebab saya gunakan Zoom, dan saya tak guna Team, sebab kalau Team saya rasa kita boleh annotate juga. Cumanya kalau untuk Teams tu kita kena buka whiteboard, baru kita boleh menconteng tu. So dia macam tak best jugalah, right? So Halil dah mencuba. So just play around with the features, right? So okay, ini yang perkara pertama lah. Ini sekadar macam saya nak bagi tahu sajalah benda-benda ni. Benda ni bukan saya pakai untuk kelas ni, tapi ada untuk kelas-kelas lain juga, right? Sebab bila kita mula-mula masuk sekolah dulu kan, biasanya hari pertama cikgu akan terangkan, okay, kalau nak keluar kelas macam mana, kalau nak pergi tandas macam mana, kalau cikgu masuk dan apa kena buat. Tapi bila kita berpindah ke kelas dalam pembelajaran talian ni, disebabkan peralihan tu dibuat secara tergesa-gesa, yalah sebab PKP dan semua kita kena buat secara online. Kita tak ada masa untuk menerangkan peraturan kelas dalam talian ni. So macam yalah, itu sebabnya, antara sebabnya bila cikgu buat kelas talian, pelajar dia tak masuk sebab dia orang tak diberitahu apa peraturan, apa adab bila berada dalam kelas talian, right? So macam it's never too late to learn this kind of thing, right? So let's move on. So ini tu, let's see. Saya kena tutup annotate, sorry. Right, so kalau ada satu laman selawati mungkin setiap hari, this is the website that I would recommend you to visit, right? Astronomy Picture of the Day, pergi ke Google, just type Astronomy Picture of the Day. It is a nice website because akan diberikan penerangan tentang apa yang gambar tu lah, right? Dan ini akan dikemasi setiap hari, dia from yesterday, 12 Oktober, right? Right, so dah masuk minggu pertama. Okay, ini jadual kita hari ni, apa yang kita nak buat hari ni. Saya bahagikan satu tu pada 10 minit sebenarnya. Saya cubalah kawal
kawal diri saya supaya tak terlajak apa-apa. Right? Okay, we'll settle kita uruskan benda tentang logistik kursus dulu. So benda yang paling antara benda yang paling mudah untuk tu. Untuk platform kursus ni, awak semua tahu biasanya untuk pelajar di UKM kita akan mendaftar kursus tu di SMP Web dan maklumat tu akan diselaraskan dengan UKM Folio, right? Dengan UKM Folio kat sini. Dan UKM Folio ni dia adalah tempat di mana kita akan muat naik semua bahan-bahan pengajaran dan bahan-bahan tugasan, ujian, peperiksaan semua tu lah, right? Jadi semua bahan-bahan tu akan dimuat naik, saya akan muat naik di UKM Folio. Kemudian kita juga ada Telegram. Grup Telegram ni saya gunakan untuk berkongsi apa-apa berita ataupun pengumuman lah, right? Dan saya anggap apa-apa benda, dan kalau ada soalan yang awak segan nak bertanya dalam kelas, awak boleh bertanyakan melalui Telegram dan saya akan layanlah soalan tu, right? Soalan berkenaan dengan astronomi. Kalau soalan bersebab yang jenis lain tu boleh dia hantar kat Telegram tapi secara peribadi lah, right? Kemudian yang akhir sekali Teams. Saya tak pasti lagi sebab saya akan gunakan Teams ataupun tidak, sebab biasanya Teams ni kita gunakan untuk buat kelas gerak macam ni. Tetapi kalau kita menggunakan Zoom, then we will replace this. Kita akan gantikan Teams ni dengan Zoom lah, right? Kita akan begitu. Okay. Perkara yang kedua, untuk kursus ni dia ada dua set. Right? Jadi dua set. Set pertama adalah yang bertaraf wajib teknikal, dan set pertama ni diisi oleh pelajar-pelajar fizik lah, pelajar-pelajar program fizik. Kemudian ada set kedua yang diisi oleh pelajar-pelajar luar fakulti, right? Sebab kursus astronomi ni adalah salah satu kursus yang dicederakan, right? Dan dia jatuh bawah domain C5 kalau tak salah saya, right? Jadi ada dua set kursus lah. Jadi di kalangan kita semua, bukan saja ada pelajar-pelajar daripada FST tapi juga pelajar daripada luar fakulti, right? Kemudian isu yang ketiga tentang kekerapan pertemuan, ini kita telah bincangkan beberapa minggu lepas dalam grup Telegram. Kalau ikutkan jadual, kursus astronomi ni dia ada 2 jam pertemuan, right? Setiap minggu, sebab dia 2 jam kredit. Cumanya, dan ini yang saya nak minta, ini yang kita telah bincangkan sebelum ni, sama ada kita nak buat pertemuan tu 2 kali pertemuan tapi setiap pertemuan tu 1 jam, ataupun kita nak buat sekaligus sekali pertemuan dan satu pertemuan tu terus 2 jam, right? Dan sewaktu kita bincangkan dalam grup Telegram baru-baru ni, majoritinya memilih untuk let's see, can I annotate this? Kebanyakan memilih untuk yang ini, right? Untuk sekali seminggu, dan sekali pertemuan tu selama 2 jam lah, right? Cumanya sekarang ni kita masih bila kita dah decide nak buat sekali pertemuan selama dan satu pertemuan tu selama 2 jam, kita kena tentukan pada hari apa dan pada pukul berapa yang kita nak bertemu, right? Dan ini pun saya ada buat undian dalam grup Telegram tu, dan undian awal dia menunjukkan ramai yang selesa dengan Selasa pagi, right? Memandangkan majoriti pelajar kursus ni adalah daripada program fizik, jadi saya rasa tak salah untuk kita mengikuti jadual waktu program fizik, right? So sekarang ni sebenarnya undian tempoh hari tu kita pilih Selasa pagi. Cumanya kita tak decide waktu je lagi. Jadi saya nak kongsikan jadual waktu program fizik, dan boleh tak kita putuskan pada pukul berapa kita nak berjumpa pada hari Selasa ni. Ini kalau kita setuju nak buat hari Selasa lah. Kalau sesiapa ada cadangan hari lain ataupun waktu lain, dan boleh bersuara lah. I think we should settle that today, right? Dan sebenarnya antara agenda utama ini adalah untuk settlekan benda ni sebenarnya. Dia bukan sangat nak mula mengajar pun.
So let me share saya kongsikan jadual waktu program fizik dan boleh dan kita lihat di situ lah. Right. So kat mana saya letak mana lagi. Fizik juga ada waktu ada itu. This one. Yang ke? Bukan ini. Ya. Ada yang baru sekali. There you go. Right. Saya share screen saya dulu. Share screen. Okay, ini adalah jadual waktu program fizik, right, untuk semester ni. Kalau korang tengok, dalam jadual yang asal tu, astronomi je biasalah diberi pada hari Isnin dan pada Rabu. Ni memang sejak dulu lagi memang kita diberi slot ni kan. Tapi ini dua kali pertemuan dalam satu minggu. Kalau kita nak buat sekali saja pertemuan dalam satu minggu, maka kita kena pilih satu hari dan satu tarikh, satu hari dan satu waktu yang mana kita semua boleh berjumpa lah, right? Jadi kalau ikutkan jadual yang tempoh hari itu, kita pilih hari Selasa pagi. So kalau korang tengok, let's see, ni untuk meeting yang ada pada hari Selasa sama ada dua je, pelajaran khusus ataupun fizik bahan, right? Jadi kalau ada sesiapa di sini yang mengambil mana-mana satu daripada atau ambil kedua-dua khusus ni, dia akan bertindih lah dengan Selasa pagi ni. Jadi boleh tak saya boleh tak kita berbincang, kalau kita nak pilih pada Selasa pagi pukul berapa? Kalau kita tak mahu pilih Selasa pagi, boleh tak cadangkan hari dan waktu yang alternatif? Okay? Jadi saya jemputlah. Saya silakan siapa yang ingin bersuara. Jadi korang boleh buka mic ataupun korang boleh type lah di bahagian chat. Saya silakan. Selamat sejahtera sir. Saya Arish. Saya Selasa pagi tu 8 hingga 10 saya ada kelas Professional Communication, kelas BI. So untuk saya kalau tak nak bertindih 10 hingga 12 saya okey lah. 10 hingga 12 lah. Ni 10 hingga 12. Okay, kalau kita pilih 10 hingga 12 ke ataupun 11 hingga 12? Ya. 11, 12. Kalau satu kelas saja pada setiap minggu 2 jam lah kan? Kelas hari tu 8 sampai 10 ke? 8 sampai 10. Oh, okey, 8 sampai 10. Okey. Sebab saya dah penggalkan. Okey. Right. So, yang ni lah kiranya. Yep. Okay. So, Harish. Ya, saya. Saya undi untuk kelas Selasa petang. Selasa petang? Between 2 sampai 4 kot. Selasa petang jam pukul 2 sampai 4. Sampai 4. Okay. Saya ada kelas, hari Selasa pagi saya ada kelas 9 sampai 12. 9 sampai 12. Kelas apa sampai 3 jam? Asas terjemahan. Okay, so kita ada dua pilihan. Ada sesiapa lagi yang tu? Yang mungkin ada masalah dengan pilihan-pilihan. So, korang mungkin ada kursus citra, ada kursus lain yang saya tak ada maklumat tu. So, macam korang kena bagi tahu akulah benda tu. Assalamualaikum sir. Ya, saya. Pada hari Selasa 2 sampai 4 tu saya ada citra lain. Citra lain. So jadi tak boleh. Fikri dia kata tinggal.
sampai 10-12 tapi saya cakap okey. Right. 10 sampai tu. Ada siapa lagi yang ada tu? Kalau misalnya macam ada canggahan macam ni, let's see. Okey, tak apa. Kita tengok dulu. Kita can we work with these 2 times or not? Ada siapa lagi yang nak bersuara? Ni kalau kita pilih hari Selasa lah. Oh, tak ada. Zani ada apa? Tak, tadi nak cakap pasal kalau tak pilih Selasa, Tak apa, Okay, cakap je. boleh tak kalau kita stick pada hari Isnin dan Rabu tu? Sebab Rabu. memandangkan ramai yang ada masalah waktu pada Selasa untuk 2 jam, kita stick sahaja pada hari Isnin dan Rabu. Boleh? Masing-masing. Okey. Sebab So, saya pun lagi, sebab citra citra yang saya nak ambil masih tak tahu lagi waktu masa dia. Okey. So sekarang ni cadangan saya lah, ni cadangan saya. Tak apa. Kita kena troka semua kemungkinan sebab di pihak saya bukan saya tak kisah, tapi macam saya okey je kalau korang nak buat 1 kali pertemuan dan 2 jam ataupun nak buat 2 kali pertemuan 1 jam. Right? Saya sebagai pensyarah, if you want to do either way, then I have to make it work. So dan Okay. Okay. Terima kasih, saya. Sama-sama. Ada siapa lagi yang tu? Right, so sekarang ni kita ada 3 pilihan. Sama ada kalau kita nak buat satu kali pertemuan, right? Satu kali pertemuan dan sama ada kita we either have let's see, kita ada waktu pagi ni 10 sampai 12, tapi yalah kalau pilihan ni ada macam Wanzul tak boleh, right? Wanzul tak boleh. Wanzul orang penting, kita kena ada dia kan. So macam Wanzul dia boleh buat petang tapi Afiq Fi tak boleh tu. So macam Afiq Fi pun penting juga. So macam benda macam tu. Dan kalau kita sukar untuk mencari satu waktu yang mana semua boleh tu, maka macam Izani dan para cadang katil lah, kita ikut je waktu yang asal. Isnin 9 sampai 10 dan Rabu 9 sampai 10. Right? So ada option lain tak saya ni sebelum kita mengundi? Ada waktu lain tu? Jumaat petang tak boleh sebab saya ada makmal tahun 1 pukul 3 sampai pukul 6. So memang tak boleh lah. Dia bagi saya cadangkanlah yang kita just ikut je jadual yang sebelum ni. Sebab itulah saya takut ramai yang ada citra hari Selasa macam itulah. Itu salah satu option kita. Tinggal saya tengah I'm setting up the polling. Ikut jadual asal. Tapi kalau yang lain ada cadangan boleh bagi suara. Jangan diam. Pilihan okay. So saya cek dulu. Kerja okay, create okay, activated. Try to launch a poll. Okay, I will launch the poll and then can you guys please korang pilih satu lah dia punya jawapannya, right? Okay, korang pilih satu.
Ada kita ada 8 contoh. Okay, saya rasa hampir semua dah tu. Let me just end the poll. Result. Right. So this is the ini hasil lah. Right. Korang okay ke dengan keputusan ni? Kalau okay, just say yes ataupun thumbs up or whatever. Okay. Ada sesiapa yang tak setuju dengan keputusan ni? Rasa macam Agung nak pilih Perdana Menteri pula kan? Haresh okay ke dengan ni? Okay, kalau tak ada apa-apa bangkangan, jadi saya rasa kita kekal dengan jadual yang asal lah. Jadi kita akan hari Isnin, hari Ramadhan. So, alhamdulillah. Okay. Okay, so kita settle tentang tak clear macam ni. Kelas kita ikut jadual yang asal pada hari Isnin, hari Rabu, 9 sampai 10 untuk kedua-duanya. Itu keputusan kita. Right, so Isnin 9 sampai 10, Rabu 9 sampai 10. Okay. Okay. Jadi dah settle tentang hari dan waktu tu. Tentang bahasa pengantar kursus ni, I think the most important thing is that untuk ujian dan untuk peperiksaan akhir lah untuk kursus ni, saya akan menggunakan soalannya adalah dalam dua bahasa, so we both English and Malay lah. So cumanya saya akan cuba penerangan saya itu banyak dalam bahasa Melayu lah. Okay. Isunya kat sini ada tentang isu istilah sebenarnya, tapi kita usahakanlah untuk membanyakkan penggunaan bahasa Melayu dalam kursus ni. Okay. Right. So perkara yang kedua adalah tentang apa yang kita akan belajar dalam kursus ni. Kursus astronomi ini bukan satu-satunya kursus berkenaan dengan angkasa lepas di UKM. Right? Saya senaraikan di sini 3 kursus berkenaan dengan angkasa lepas yang lain. Yang pertamanya pengantar astrofik dan kosmofik. Ini oleh Dr. Allahumma salli ala Muhammad. Apa ke namanya? Dr. Taufik rasa di Fakulti Pendidikan Islam. Right? Kemudian ada pencerapan angkasa dan bumi. Ini diajarkan oleh penyelidik dari Institut Perubahan Iklim. Kemudian ada teknologi angkasa. Ini ditawarkan oleh Pusat Citra Universiti. Saya rasa ramai di kalangan korang semua mungkin korang dah ambil kursus ni kot rasa, teknologi angkasa ni. Right? Jadi saranan saya, kalau awak betul-betul berminat berkenaan angkasa lepas, cuba untuk mendaftarkan diri untuk kursus-kursus lain ni juga, right? If you are really into astronomy and astrophysics, then it is useful to take these other subjects as well, right? Apart from astronomy and astrophysics here at the faculty. Okay, so
Itu yang ini. Right. Bila kita belajar astronomi, salah satu soalan awal yang kita kena tanya diri kita, kenapa angkasa lepas tu penting untuk diri kita. Right? Sebab untuk orang awam, astronomi ni jadi agak jauh dengan diorang. Sebab dalam kepala diorang fikir, well, angkasa lepas ni benda yang berlaku di luar sana kan. Dan benda tu jauh daripada pengalaman harian diorang. Jadi diorang tak nampak apa kepentingannya mempelajari tentang tentang bulan, tentang bintang, tentang matahari, tentang planet semua ni. Dan harapan saya lah sepanjang kursus ni, di akhir kursus ni, kita semua akan nampak apakah kepentingan apakah kepentingan angkasa lepas ni kepada kita di bumi. Meskipun kita tinggal di bumi, tetapi apa yang berlaku di atas kepala kita di luar sana tu dia memberi kesan kepada kita, right? Jadi itu kiranya itu tema utama kursus ni lah, untuk meyakinkan awak yang apa yang berlaku di angkasa lepas tu sebenarnya akan menempias ke atas kehidupan kita di bumi, right? Untuk kursus ni kita akan bermula dengan sebab astronomi ni adalah bidang yang bermula dengan pemerhatian, right? It's a observational science. Jadi apa-apa perkara yang kita pelajari dalam kursus ni, saya akan mulakan dengan mengajar korang semua macam mana nak macam mana nak mengenal pasti objek tu di langit, right? Contohnya kalau kita akan belajar tentang bintang, right? Tapi sebelum kita belajar tentang apa itu bintang, macam mana kita tahu jarak ke bintang dan sebenarnya ni, saya akan mengajar awak semua bagaimana nak mengenal pasti bintang-bintang di langit, right? We must always start with observation in astronomy. Sebab kalau kita tak bermula dengan cerapan, dengan pemerhatian, maka astronomi itu akan jadi satu yang sangat abstrak. Dan berkata kita boleh bercakap tentang bintang itu, bintang ini, tentang planet. Tapi kalau kita sendiri tak pernah merasai pengalaman mencerap, right? Maksudnya kalau kita sendiri tak pernah merasai keseronokan keluar di waktu malam dan mendongak ke langit dan melihat apa yang ada di langit, dan semua teori-teori atau semua perkara yang kita pelajari tentang bintang dan planet itu jadi macam cerita sajalah, cerita yang saya beritahu kepada awak yang mungkin penting, mungkin tidak, right? So in this course we will always start with observation, right? Jadi ini saya akan mengajar awak lah macam mana kita melakukan cerapan. Kemudian setelah kita tahu ataupun setelah kita melakukan cerapan tu, kita kena fahamlah apa yang kita lihat tu, right? Dan di sini selain daripada mengetahui apa itu bintang, apa itu planet, kita juga nak lihat macam mana ahli astronomi menyiasat ataupun tahu tentang planet dan bintang ni. Right? Misalnya ahli astronomi dia boleh mengukur suhu bintang, right? Macam mana ahli astronomi berbuat sedemikian, right? Sebab kalau kita dalam kehidupan seharian kita, kalau kita nak ukur suhu sesuatu kan, sama ada kita guna pengimbas inframerah tu kan, kalau nak masuk mana-mana kan kena scan kena scan suhu kita. Kita gunakan alat sedemikian untuk mengukur suhu. Jadi kalau kita kata ahli astronomi boleh mengukur suhu bintang, macam mana dia orang buat benda tu kan? Adakah dia orang ambil termometer kemudian dia orang cocok ke dalam bintang dan dapat suhu kan? Dan kaedah-kaedah yang digunakan oleh ahli astronomi untuk mengetahui sifat bintang, mengetahui berat je, mengetahui suhu je, mengetahui kecerahan je, mengetahui apa komposisi kimia je, semua ini dibolehkan hasil daripada ilmu fizik. The reason we can know so much about stars and about planets and about galaxies and about the universe as a whole is because we have physics, right? Jadi dalam kursus ni kita akan melihat sisi kegunaan fizik yang tidak menjurus kepada industri, tidak menjurus kepada menghasilkan produk, right? Tapi kita akan melihat sisi fizik yang membolehkan kita, sisi ilmu fizik yang membolehkan kita untuk mengetahui dengan lebih mendalam apa itu alam semesta. We will see the pure side of physics as opposed to the applied side of physics, right? Macam mana
ahli astronomi tahu bahawa ada bintang yang lagi besar daripada matahari. Itu ahli astronomi tahu tu menggunakan teori-teori daripada termodinamik, teori-teori daripada fizik kuantum, right? Jadi dalam subjek astronomi lah kita akan lihat macam mana teori mekanik klasik, mekanik kuantum, termodinamik, elektromagnet akan digunakan, boleh digunakan untuk memberitahu kita tentang sifat-sifat bintang, planet, galaksi, right? Dan kebanyakan kursus-kursus pilihan di fizik, di program fizik ni memang bersifat macam tu, memang bersifat maksudnya dalam kursus teras tu awak belajar teori-teorinya, teori-teori dan konsep-konsep asasnya, tapi dalam kursus pilihan ni awak dah mula menggunakan konsep-konsep dan teori ni untuk menerangkan sesuatu, right? So kita mulakan dengan pematian, kemudian kita fahamkan apa yang kita cerap tu, apa benda yang kita cerap tu, dan akhir sekali setelah kita memahami apa tentang bintang, tentang planet, kita kena tanya balik, apa gunanya aku mengetahui tentang bintang dan planet ni? Dan pada saya, bila kita cakap tentang kegunaan ni, right? Saya senaraikan di sini empat kegunaan perkara ni. Dan benda ni kita akan teroka dengan lebih lanjut sebenarnya. Cuma sekarang ni saya lontarkan saja untuk awak fikirkan. Dari segi mengetahui tentang bintang, dua kegunaan penting kita mengetahui tentang bintang ni. Pertamanya, daripada bintang lah kita datang. Dalam arti kata unsur-unsur kimia yang membentuk tubuh badan kita, dan tubuh badan manusia ni ada karbon, hidrogen, oksigen, sulfur, nitrogen, oksigen semua tu. Right? Dari mana datangnya unsur-unsur kimia tu yang membentuk, yang membina tubuh badan kita? Asal-usul unsur-unsur kimia ni adalah daripada bintang-bintang. Right? Jadi bintang ni semacam dapur unsur kimia. Dalam arti kata, the chemical elements that are contained in your bodies originate from stars. Jadi awak dan bintang tu berkongsi nenek moyang lah kiranya dalam arti kata, in a way, because the carbon atom in your body originally used to be part of a star. The sulfur atom in your body used to be part of some star, right? Jadi dari bintang kita datang dan ke bintang kita akan pergi. Dan bila kita mati nanti dan bila bumi musnah nanti, semua unsur-unsur ni akan dikembalikan ke angkasa lepas, right? So itu perkara yang atas ni, right? Selain itu, bintang ni pun dia boleh mempengaruhi kita di bumi disebabkan bintang ni dia bola plasma. So it's dia berbola bercas, bola gas yang bercas. Dan plasma ni dia boleh plasma sebab dia darah bercas kan. Jadi dia boleh mempengaruhi medan magnet di bumi, dan medan magnet bumi ni penting untuk melindungi kita daripada angin suria, daripada ribut suria semua ni. Dan cuaca angkasa adalah satu bidang sebagaimana kita ada ramalan cuaca di muka bumi, kita juga ada ramalan cuaca di angkasa lepas. Apabila kita nak menghantar angkasawan ke angkasa lepas, dan kita kena pastikan angkasawan tu tidak terdedah kepada radiasi, kepada sinaran daripada matahari, darah bercas daripada matahari semua tu, right? So ini dua contoh lah kegunaan berkenaan dengan bintang. Berkenaan dengan planet pula, antara kepentingan kita belajar tentang planet lain ni adalah sekiranya suatu hari nanti kita perlu meninggalkan bumi untuk berhijrah ke planet lain, maka kita perlu tahulah planet mana yang perlu kita diami. Ini adalah plot di sebalik cerita Interstellar. Kalau tengok cerita Interstellar tu kan, bumi dalam filem tu kan dah tidak boleh menampung tanaman kan. Jadi mereka perlu mencari planet lain di mana manusia boleh berhijrah dan boleh mendiaminya. So they are looking for Earth 2.0, right? But before you can do that, then you need to know which planets can support life, which planet cannot support life. Okay. Dan kedua, pencarian kita perlu tahu tentang planet lain sebab ada kemungkinan bumi bukan satu-satunya planet yang boleh menampung kehidupan, right? Sekiranya itu benar, maka alam semesta ni barangkali dipenuhi dengan makhluk, dengan hidupan lain selain daripada kita. Kita bukan satu-satunya hidupan yang
kehidupan pintar at least yang wujud di alam semesta ni. Jadi salah satu tujuan, salah satu dorongan ahli astronomi mengkaji tentang bintang-bintang di langit, tentang planet lain ni adalah kerana mereka ingin mengenal pasti ceruk-ceruk manakah di alam semesta yang boleh menampung kehidupan, right? So this is part of a field for astrobiology, dan ini memang bidang saya lah, bidang astrobiology, which yang tujuannya adalah untuk mencari tempat-tempat di mana hidupan boleh wujud di alam semesta. Okay, so dalam kursus ni ini antara perkara-perkara yang kita akan bincangkan dalam kursus ni, right? Tapi yang pentingnya kita akan ada aspek kita akan mulakan dengan pemerhatian. Jadi saya akan ajar kemahiran mencerap, kemudian kita akan cuba memahami apa yang kita cerap tu, dan di sini yang banyak fiziknya, yang ni banyak amali actually, yang kemudian kita akan akhiri dengan membincangkan kegunaan ilmu-ilmu yang kita pelajari tentang bintang dan planet semua ni. Okay, so this is this. Let me just move on to the next slide. Ini perkelasan objek-objek yang ada dalam kelas lepas. Biasanya ahli astronomi dia bahagian kepada planet, bintang dan juga galaksi. Right? Dan ini semua dia punya jenis-jenis objek yang lain lah, objek yang jatuh di satu kelasnya. Okay. Okay, ini slide yang mungkin yang paling penting untuk awak semua. Bagaimana awak semua akan dinilai dalam kursus ni? Ada peperiksaan akhir, right? Dan itu menyumbang 5% daripada markah tu. Kemudian akan ada, tapi peperiksaan akhir ni dia peperiksaan baru pulang, right? Dan biasanya saya akan buat ujian lisan selepas peperiksaan peperiksaan tu, dalam arti kata saya akan menemubual awak tentang jawapan masing-masing. Right? Kemudian ada ujian cerapan, right? Cerapan ni barangkali cerapan mata kasar lah. Kalau awak semua boleh balik ke UKM, then I can teach you how to use a telescope. But then again, it depends on the situation, right? Kemudian ada kuis dan tugasan 30%, right? Kuis dan tugasan ni apa beza kuis dan tugasan ni? Kuis ni lebih kepada kuis ni dia lebih untuk menguji pengetahuan awak dalam bidang ini, right? Manakala tugasan ni dia lebih bersifat macam kerja berkumpulan ataupun pembentangan macam itulah kiranya. So this is yang kuis ni lebih penilaian yang individu, manakala yang tugasan ni lebih bersifat berkumpulan. Itu je beza je, right? Okay, saya tunjukkan saya contoh soalan peperiksaan supaya awak ada gambaran apa yang laras ni macam mana, right? So ini saya ambil, ini adalah dua soalan peperiksaan akhir yang semasa lepas ni, ya, semasa lepas. So yang ini tentang fasa-fasa bulan, right? Yang ini pula tentang tentang astrobiology, right? Jadi saya tunjukkan soalan ni supaya awak ada gambaran jenis soalannya macam mana yang saya akan tanya dalam peperiksaan akhir, right? Okay. Masih belum terlewat lagi untuk googlekan kursus ni kalau awak takut tengok soalan ni. Ini pula adalah contoh soalan untuk ujian cerapan, right? Jadi kalau lihat biasalah dia saya melihat sama ada awak tahu ke tidak arah mata angin di kawasan awak, dan tahu tak mengecam buru-buru tentu, macam itulah kayaknya. So ini contoh ujian cerapan, right? Kalau kita tak dapat balik ke UKM, dan saya perlu buat cerapan ni secara dalam talian lah, right? So awak jangan risau tentang macam mana kalau tak boleh balik semua tu. I'll find a way to do the practical test even though online, right? Yeah. Okay, bagaimana kita akan belajar? Macam saya sebut, kita ada beberapa pelantar, Zoom, Microsoft Teams.
I think we'll see how it goes. If I'm comfortable with Zoom, then I will use Zoom, right? And then we have the Telegram group. Kemudian untuk setiap minggu saya akan sediakan slide kuliah macam ni. Kemudian untuk buku rujukan, saya cadangkan 3 buku ni. Pertama Space Book ni, Dinamoche, saya akan kongsikan PDF dia selepas ni. Dan akhir sekali OpenStax, right? Yang ini online, yang ini ada PDF dia. Sorry. Yang ini online, yang ini ada PDF dia, yang ini pun online juga, right? Jadi buku dari yang paling ringkas adalah yang ini, right? Jadi yang ini dan yang ini saya nak katakan saya wajibkan, tapi saya kalau baca lagi bagus, right? Kalau baca sebelum masuk kelas lagi baguslah. Dinamoche ni pula dia buku latihan, right? Ini adalah buku teks yang lengkap lah, right? Jadi kalau nak jadi setiap minggu tu apa yang saya cadangkan awak baca yang ni, right? Baca Space Book ni. Kemudian dalam kelas mungkin kita akan gunakan yang ni, dan kalau perlukan penerangan lanjut dan boleh guna OpenStax ni. Okey. Kemudian ada beberapa video daripada SciShow Space ni yang saya akan gunakan. I like this particular one because sebab video dia memilih isu-isu persoalan-persoalan tertentu yang dalam bidang astronomi. Jadi dia agak menariklah untuk ditonton. Kemudian yang paling penting sekali, kita juga akan menggunakan beberapa perisian stellarium, perisian planetarium. Pertamanya stellarium, right? Kemudian kita akan gunakan juga NEP Labs ni, ini adalah applet ataupun simulasi. Kemudian kita akan juga guna FAT ni untuk tu. Untuk ketiga-tiga perisian ni, stellarium awak boleh muat turun, NEP Labs pun boleh muat turun juga, dan FAT ni kita boleh guna secara dalam talian lah. Saya cadangkan awak muat turun awal dan awak test dulu sama ada perisian ni boleh dimainkan di laptop masing-masing ataupun tidak, right? So kadang-kadang dia perlukan plugin yang tertentu and all that, right? So itu yang ini. Ya, so yang ni contoh beberapa latihan cerapan lah, benda-benda yang kita tu. Jangan risau, saya akan kongsikan slide ni selepas ni, right? I'm just going through it. Ini adalah jadual untuk setiap minggu, right? So kalau korang lihat, kita mulakan dengan kemahiran cerapan dulu, kemudian kita masuk sikit tentang sifat cahaya dan sifat atom. Ini penting sebab kesemua maklumat yang kita terima daripada angkasa lepas ni dalam bentuk cahaya, right? Jadi kita kena faham sifat cahaya dulu kalau kita nak membongkar rahsia objek-objek yang ada di angkasa lepas, right? Kemudian kita pasal teleskop, kemudian minggu 4, 5, 6 tentang sistem suria. Kemudian selepas cuti pertengahan semester tu kita akan masuk pada bintang lah, right? Dan kita akan akhiri dengan astrobiology. Okay? So ini secara umumnya lah rancangan saya. Cumanya untuk setiap satu tu saya akan pastikan awak akan bekerja dengan data mentah yang sebenarnya. Dan saya dapat idea ni pun daripada Mai lah. So, saya tanya dia macam mana kita boleh lakukan kursus ni, dan dia ada cadangkan tu, jadi saya berterima kasihlah kepada beliau sebab beliau cadangkan tu. Okey, kerja rumah yang pertama, and this is the last slide, right? Apa yang saya ingin awak lakukan, saya berikan je soalan ni dulu, nanti saya akan terangkan lanjut dalam group Telegram lah. Muat turun dan pasang stellarium di laptop masing-masing, right? Kemudian saya nak gunakan stellarium tu untuk mencari buru siapakah yang berada di langit sewaktu awak dilahirkan. So untuk menjawab soalan ni, awak kena tahu tarikh lahir awak dan juga waktu awak dilahirkan, right? Kemudian setelah awak kena pasti apa burus yang ada di langit pada waktu awak dilahirkan, saya nak fikirkan apa ada signifikan ke, ada kepentingan ke kita mengetahui burus apa yang berada di langit sewaktu awak lahir. So I'm just going to show you how to do this. Let me just stop sharing and I'll just share different screen. Okay, just so you know. Okay, so this is what stellarium looks like. Kalau buka stellarium, right? Kalau buka stellarium, then awak akan dipaparkan dengan paparan macam ni, right? Perkara pertama yang awak perlu buat bila buka stellarium ni adalah awak kena pastikan yang kawasan awak tu kawasan yang betul. So dalam kes ni kita di Kuala Lumpur, Kuala Lumpur, right? So ini memang dah di set di Kuala Lumpur, right?
Kemudian awak perlu pastikan kalau kawasan sudah betul, then kalau ikutkan soalan ni, dia nak kita lihat buruj apa yang berada di langit sewaktu kita dilahirkan kan. So awak masukkanlah tarikh lahir awak. So saya gunakan contoh saya. So saya lahir pada 1984 bulan Oktober, 6 hari bulan Oktober, right? So that's my birthday, 6 October 1984. Kemudian waktu saya lahir, so kalau korang tengok, ini adalah rupa langit pada 6 hari bulan Oktober 1984. Okay. Dan kalau korang tengok matahari berada dalam kawasan buruj Virgo, right? So kalau korang nak tengok dia punya apa, let's see, let me just clear this. Saya masukkan dia punya line je, right? So kalau korang tengok pada 6 hari bulan Oktober 1984, right, matahari berada dalam kawasan buruj Virgo, right? Apa kepentingan buruj ni? Kalau korang tengok soalan langit ni kan, kalau korang tengok langit ni, dia dibahagikan kepada beberapa kawasan-kawasan yang beza, right? Beberapa daerah yang beza, dan setiap satu daerah ni dia ada satu buruj lah kiranya, right? Dia ada satu buruj, dan setiap buruj ni dia mewakili kawasan tertentu di langit, right? Jadi buruj yang dia membolehkan kita untuk mengenal, untuk mencari kedudukan kita di langit, right? So ini yang saya nak awak lakukan. Pasangkan change the date to your birthday, and then check which constellation is the sun in on your birthday, right? And we will discuss this further next week, right? Pada hari Isnin depan. Okay, so itu saja yang saya nak sampaikan. Ada apa-apa soalan sebelum kita tamatkan siapa nak Hi sir. ya saya. Saya nak tanya macam mana orang dulu dia bahagikan buruj ni kepada daerah-daerah tu lah. Macam mana diorang boleh terfikir benda ni boleh wujud maksudnya macam tu lah. Macam mana diorang boleh tahu yang kat situ adalah tu dia okay. Ke just simbolik je. Masa mute sir. Saya tak mute sir. Oh sorry. Macam mana orang zaman dulu tahu kawasan langit ni untuk buruj ni, kawasan langit untuk buruj ni? Diorang macam nak kata, diorang mendapati bahawa ada objek-objek macam ada bintang, ada planet yang sentiasa terbit dan terbenam secara mengikut waktu-waktu yang tertentu. Jadi untuk memudahkan diorang menjejaki pergerakan setiap satu objek langit ni, maka diorang bahagikanlah langit tu kepada bahagian-bahagian tertentu. Kemudian macam mana diorang assign, bahagian ni adalah buruj A, bahagian ni buruj B, yang tu berkait dengan budaya diorang lah. Tapi tu tadi a good question actually, yang kita akan bincangkan dengan lebih lanjut lah pada minggu depan insyaAllah. Adakah tu, I'm not sure whether the answer is your question, but then roughly, I mean, asal usul buruj ni dia satu persoalan yang agak
yang sebetulnya ahli astronomi sendiri pun macam ada banyak jawapan lah sebenarnya. There is no one origin of the constellation sebenarnya. Jawab soalan Oh. ke Izan? Ya okey, faham. Kiranya ni benda ni wujud atas kepercayaan diorang sendirilah ke? Ya. Ke Ya. Faham. Okey, itu je. Dia kita kena ingat juga yang untuk orang zaman dulu, langit ni adalah kediaman, langit, objek-objek di langit ni macam bulan, bintang, planet ni adalah ada yang anggap benda-benda ni sebagai dewa. Jadi langit tu dianggap sebagai tempat bersemadinya tuhan-tuhan atau dewa-dewa diorang, right? Jadi jadi langit tu dianggap sebagai macam, in a way it's dia macam syurga lah untuk diorang. Jadi kediaman dewa-dewa, jadi diorang bahagikan langit tu mengikut kepercayaan dan agama diorang. Jadi astronomi tu dia berkait dengan kepercayaan dan agama masyarakat ni lah. Lepas tu dia ada possibility tak untuk berubah bentuk ke dan sebagainya? Ada tak? Again, a good question. Yes, dia ada buru-burus yang kita lihat di langit sekarang ni, ada yang akan kekal, tapi ada juga yang akan berubah segi bentuk dia. Tapi proses perubahan tu akan ambil masa yang lama lah, dalam dia kata puluhan atau ratusan ribu tahun. In fact, you can do this. Korang boleh buka Stellarium. Kalau korang buka Stellarium, korang boleh adjust dia punya tarikh tau. So korang boleh pergi ke masa depan, korang boleh pergi ke masa silam, dan korang boleh tengok macam mana bentuk burus tu berubah dalam tempoh masa ratusan ribu tahun. Okey, faham. Okay. Itu je kot. Okay, terima kasih banyak Izani. Okay. Siapa lagi ada soalan? Okay, kalau tak ada apa-apa, saya rasa kita boleh berhenti di sini. Right. Sebab mungkin awak pun ada kelas lepas ni. Jadi kita jumpa pada hari Isnin depan, insyaAllah, pukul 9 sampai pukul 10. Right. Jadi saya akan kongsikan slide ni di Folio dan juga di Telegram. Jadi awak boleh waktukan nanti. Okay. Jadi terima kasih sekali lagi saya ucapkan, dan kita jumpa pada hari Isnin depan. Right. So have a good rest of the day lah for you. Right. Assalamualaikum dan selamat pagi semua. Salam, sir. Thank you, sir. Terima kasih, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.